Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu kita mulakan sesi temu ramah kita pada kali ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Hairi yang sudi meluangkan masa untuk sesi temu ramah kali ini. Terlebih dahulu, saya Faiz Rosman dan rakan seperjuangan saya iaitu Izani, Aina, Solehah dan Hidayah. Kami pelajar dari Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan yang mana kami mengambil subjek pengurusan wakaf, diberikan tugasan sebagai cabaran yang dihadapi oleh mutawali dalam NGO dan kami memilih NGO Encik Hairi sendiri iaitu Aman Palestin sebagai skop kajian kami. Jadi sebelum kita memulakan sesi temu ramah kali ini, orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul Encik Hairi? Betul. Okey. Jadi boleh Encik Hairi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Amal Palestin untuk saya memberi sedikit taklimat lah berkaitan dengan wakaf ya kamu punya kajian kali ini. Betul. Okey. Okey, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan diri saya dulu. Okey, saya Muhammad Habib Abdul Jamil. Saya anak kelahiran Labuan sendiri, anak jati Labuan. Nak kata anak jati betul-betul jati tu tidaklah sebab ayah orang Semenanjung, mak orang Keningau. So saya kata saya ada mix-mix sikit jugalah di situ. Okey, saya anak ke-6 daripada 9 adik-beradik. Okey, dan halau pendidikan saya mula bersekolah di SK Patau-Patau daripada tahun 1998 hingga 2003, maknanya daripada darjah 1 sampai darjah 6 lah. Saya di situ, lepas tu saya ke SMK Labuan. Daripada Form 1 sampailah ke Form 6. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran saya ke UiTM Kampus Puncak Perdana dalam ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif, major dalam pengurusan industri kreatif lah, Fakulti Filem Teater dan Animasi. Okay. Pengalaman kerja tak banyak pun. First kerja saya adalah sebagai human resource selama setahun saja. Kemudian saya pada masa yang sama jugalah saya part time lecturer di Aswara setahun juga, dan kemudian saya admin assistant lah daripada 2018 hingga 2019. Okey, saya mula berkhidmat di Aman Palestin Cawangan Labuan ya, Cawangan Labuan, bermula pada 28 Januari 2020. Maknanya baru setahun lebih lah. InsyaAllah tahun depan bulan 1 dah genap 2 tahun lah. Dah masuk tahun ketiga. Okey, macam mana saya boleh terlibat dalam Amal Palestin ni? Saya nampak iklan jawatan kosong je sebenarnya. Kat situ sebenarnya bermula lah. Dan sebab saya selama ni pun saya bekerja bukan di Labuan lah. Okey, baru saja balik ke Labuan sejak saya dapat kerja dengan Amal Palestin. Saya bekerja dengan Amal Palestin. Saya kenapa saya apply dengan Amal Palestin bila dapat kerja, sebab saya memang minat kerja-kerja volunteer. Sebab di UiTM sendiri saya memang aktif lah dalam bidang kerja-kerja volunteer. Dan selepas kerja pun saya ada join grup-grup kecil untuk misi-misi ke Indonesia, Thailand dan Filipina lah. So bila dapat peluang nampak Amal Palestin di negeri sendiri pula, so saya cuba apply lah dengan niat untuk balik ke kampung. Alhamdulillah dah bertahan jugalah dah setahun lebih. InsyaAllah dah masuk tahun kedua dah. Okey, saya terus masuk kepada latar belakang Amal Palestin Berhad. Okey, Amal Palestin ni mula beroperasi sebenarnya pada tahun 2004. Okey, 2004. Dan secara rasmi Amal Palestin ni telah diluluskan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Bukan apa satu tu ROS sebab ada yang tanya kenapa bila diorang check dekat nama web ROS tak ada nama Amal Palestin. Diorang kata Amal Palestin tak berdaftar. Sebenarnya dia di bawah SSM.
Okay, di mana dia berteraskan non-profit organisation lah. Okay, NPO. Bagi membantu rakyat Palestin secara kolektif, terancang, berterusan dan berkesan. So, tahun ni dah genap 15 tahun lah penubuhan Aman Palestin sebenarnya. Okay, untuk pengetahuan juga, Aman Palestin di Malaysia sendiri mempunyai 20 cawangan di seluruh Malaysia. Okay, 20 cawangan termasuk Labuan, Sabah, Tawau, Sarawak, Temerloh, Kuantan. Dia memang satu Malaysia lah ada 20 cawangan lah. Kemudian Indonesia, Jawa Barat dengan Kalimantan dan juga mempunyai Gaza, satu cawangan di Gaza. Aman Palestin Gaza sendiri. Okey, sebab tu bila orang tanya macam mana kami menyalurkan bantuan ke sana, maknanya duit itu kami salurkan kepada Aman Palestin Gaza lah. Walaupun PKP tak boleh merentas negeri semua, merentas negara semua, bantuan tetap boleh disalurkan. Disebabkan kami ada wakil-wakil di sana lah yang menguruskan semua. Okey, Aman Palestin walaupun Aman Palestin, tetapi Aman Palestin juga turut menyalurkan bantuan ke Syria dan Yaman. Dan juga tidak terlupa juga Malaysia dan Indonesia lah. Okey. Okey, ni adalah ahli lembaga pengarah. Sebab bila berdaftar bawah SSM, benda-benda ni adalah rasanya kamu semua faham lah bila nak berdaftar dia ada ahli lembaga semua kan. So ini adalah ahli lembaga Aman Palestin Berhad sendiri. Dan CEO adalah Awang Sofian Awang Piot lah. Ini CEO kami. Okay. Okay, ini adalah objektif Aman Palestin. Yang pertama adalah memberikan kesedaran masyarakat berkaitan isu-isu Palestin. Okay, mendapatkan dan mengumpulkan dana serta menyalurkan bantuan. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan badan-badan kemanusiaan dalam dan luar negara, bekerjasama dengan badan-badan kerajaan dan NGO, menerbitkan dan mengedarkan bahan-bahan seberat am. Okey. Okey, Aman Palestin. Okey, macam mana cakap yang ni? Okey. Aman Palestin juga banyak produk sebenarnya. Dia bukan semata-mata okey, nah RM1, orang menyumbang RM1, RM2. Tidak, sebab kami ada fokus-fokus projek jugalah. Contoh ini produk di bawah Aman Palestin adalah bantuan musim sejuk yang kami tengah promosi sekarang. Tengah mengagihkan bantuan sumbangan bulanan di mana kami mana-mana penyumbang yang ingin menyalurkan secara tetap secara bulanan. Macam RM10 sebulan, RM20, mana terus auto debit daripada akaun. Jom taja ni sesiapa yang ingin berminat untuk menaja lah, anak yatim, keluarga miskin, ibu tunggal dan dana pendidikan. Dana pendidikan adalah untuk siswa-siswi Palestin yang belajar kat Malaysia. Lepas tu bantuan kecemasan Yaman, bantuan kemasan Syria, saham pelabuhan akhirat, akikah. Ini macam untuk tabung untuk bantuan COVID untuk Malaysia, banji untuk Malaysia, korban Ramadan dan bantuan kecemasan Aqsalah ketika perang. Okey, ini adalah produk yang menjurus kepada wakaf lah, di bawah projek wakaf. Di mana kalau adalah Aman Palestin kami tidak mementionkan dia sebagai wakaf, tetapi sebagai saham pelabuhan akhirat. Okey. Okey, ini adalah projek-projek yang dah siap. Antara dia pembinaan masjid di Gaza, Masjid Al-Syafi'i nama dia. Pembinaan sekolah Quran Tafiz di Gaza, alhamdulillah dia siap pada tahun 2019 yang ni. Ujung tahun 2019, awal tahun 2020 lah. Okey. Pembinaan semula sekolah anak yatim, pembinaan telaga dan tangki air pada tahun lepas yang ini. Nanti saya akan share, nanti abang boleh buka link dia. Okey. Okey, ini adalah gambar-gambar dia. Sekolah Quran di Gaza. Kemudian ini adalah Masjid Al-Qassam Gaza, pembinaan semula. Ini adalah sekolah Aman Palestin di Jarablus, Syria. Wakaf lah, ini anda wakaf lah Aman Palestin. Dan ini dalam pembinaan. Ini adalah keadaan semasa dan ini adalah yang orang kata illustration dia. Ilustrasi Masjid Syekh Ijlin.
Macam PS5 lah dia punya ni. Betul, lawa Macam PS5 sikit design dia. Dekat sini. Kemudian ini adalah yang paling latest lah. Ini yang kami tengah fokus betul-betul untuk wakaf untuk pembinaan hospital. Alhamdulillah pada bulan lepas telah dirasmikan peletakan batu asas lah untuk pembinaan hospital. Hospital Aman Palestin di mana dia memokuskan kepada rehabilitasi. Asal dia nama dia hospital mental dan rehab. Mana dia membantu untuk bangsa-bangsa trauma yang akibat terang semua, dan kami menukar nama lah supaya orang kata lebih market nama dia, sebab nak kata bila kita cakap hospital mental dia, kita punya mindset adalah orang gila. Sebab tu kami nak menukar, so kami berbincang, kami menukar Hospital Aman Palestin. Sebab orang yang trauma dia bukan gila sebenarnya, dia trauma. So kami menukar nama dia lah, Hospital Aman Palestin. Okay, asalnya itu sajalah pengenalan untuk Aman Palestin. So saya buka kepada sisi Q&A. Jika ada apa-apa soalan ke untuk pemahaman anda semua. Okey, baik, terima kasih Encik Hairi atas penerangan serba sedikit lah berkaitan Aman Palestin. Okey, terdapat beberapa soalan daripada kami berkaitan Aman Palestin ni yang memfokuskan berkaitan pengurusan wakaf lah. Ya, betul. Jadi soalan yang pertama, sejauh manakah penerimaan masyarakat Malaysia khususnya di Labuan terhadap sumbangan wakaf yang pihak Aman Palestin sendiri? Okey, penerimaan wakaf terutama di Labuan. Okey, untuk kalau nak fokus kepada Labuan, alhamdulillah okey je, tak ada apa masalah. Masih masyarakat Labuan masih menerima. Tetapi bila nak cakap pasal wakaf, kami tidaklah memokuskan kepada Labuan sahaja. Kami memokuskan seluruh Malaysia sebenarnya. Mana dia broad. Dia lagi-lagi pada musim PKP, di mana program-program semua tak boleh dilaksanakan. Okey, di mana program semua tak boleh dilaksanakan dan kami menggunakan medium online. Bila kami menggunakan medium online, maknanya kami dah tak dah nak orang kata fokus Labuan je. Tidak. Kami mengambil peluang tu untuk sebarkan awareness tu kepada seluruh penduduk Malaysia lah. Okay. Kalau untuk penduduk Labuan dia, kami lebih kepada program. Kami buat program, buat show semua untuk promosi wakaf lah. Mana yang bagi takdimat semua. Tapi bila bagi takdimat tu masih mendapat sambutan lah. Menjawab soalan kan di situ? Baik, terima kasih Encik Hairi. Okey, soalan seterusnya, sumbangan wakaf yang manakah yang sering disumbangkan oleh penduduk Labuan? Okey, untuk sumbangan wakaf semua, okey, untuk penduduk Labuan ya. Dia kalau untuk kami, Aman Palestin ni sendiri, kami bukan tidak menerima, sebab walau di cawangan Labuan sendiri kami kadang ada orang datang untuk hantar baju terpakai, lagi-lagi untuk bantuan musim sejuk. Baju-baju sejuk yang diorang pergi melancong semua tu, sekali pakai lepas tu diorang nak sumbangkan lah. Bukan kami tidak menerima, tetapi orang kata bila kami terima, kos untuk penghantaran adalah lebih mahal. Mana kos logistik tu jadi lagi mahal bila kami nak hantar ke sana. Dan bila kami hantar ke sana, belum tentu sampai. Itu saja saya cakap lah, belum tentu sampai. Tapi insyaAllah akan sampailah di situ. Sebab nak masuk kawasan-kawasan perang ni bukan mudah. So ramai juga yang hantar baju sejuk, baju-baju terpakai untuk anak-anak Palestin. Tapi kami terpaksa menolak secara baik. Ditambah pula, kami tidak menghantar wakil daripada Malaysia untuk ke misi pada tahun lepas dan tahun ini disebabkan PKP. Okay, so disebabkan itu, kami hanya menerima daripada segi wang tunai.
So maknanya kami menerima wang tunai, maknanya lepas tu kami membeli. Wakil-wakil kami di sana membelilah. Bila dah membeli semua, bila dah diagih membeli peralatan semua, contoh wakaf hospital, wakaf masjid ke apa, kami mengumpul dana, kami hantar ke sana. Bila hantar ke sana, pihak-pihak sana yang akan menguruskan daripada segi pengurusan tu, maknanya daripada segi beli bata ke simen ke macam tu lah, dia akan uruskan. Maknanya kalau contohlah nak beli bata kat sini, lepas tu bawa ke sana, dia jadi lagi mahal lah. Di situ. Okey. Itu pun disebabkan kami juga, Amal Presiden juga untuk makluman, kami mempunyai bank, cawangan bank di sana, mempunyai account di Palestin, di bawah bank West Bank kalau tak silap. West Bank di Gaza, kami mempunyai account di sana lah. So kami mudah boleh keluar masuk duit situlah, daripada situ. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan lagi atau apa? Okay, untuk soalan yang seterusnya, sepanjang Encik Hairi menjadi pengurus Aman Palestin Cawangan Labuan ni, apakah isu dan cabaran yang paling sukar untuk ditangani, khususnya berkaitan pengurusan wakaf ni? Okay. Maknanya apa cabaran saya lah. Okay, kalau cabaran tu pencapaian ke tadi? Cabaran. Isu dan cabaran yang Encik Hairi pernah lalui lah, pernah lalui sepanjang Encik Hairi menjadi pengurus. Okay, kalau isu-isu tu berkaitan pengurusan wakaf ni. Okay, first kalau daripada saya sendiri untuk membezakan wakaf dan sedekah lah. Saya sendiri pun mempunyai masalah, sejujurnya saya sendiri pun pada asalnya kurang faham maksud sedekah dan wakaf. Adakah ianya benda yang sama? So bila saya sendiri kat situ pun masalah, bila penyumbang tanya tu, apa bisa sedekah dengan wakaf? Ya, saya terima juga bila penyumbang tanya. Saya bermasalah nak menjelaskan di situlah. Membezakan wakaf dan sedekah. Kalau saya tanya salah seorang daripada kamu, dapat tak bezakan wakaf dan sedekah? Boleh. Okay, Faiz. Apa bisa sedekah dengan wakaf? Apa Izan jawab? Sedekah tu dia lebih kepada seikhlas hati. Tapi wakaf ni dia lebih tertumpu kepada satu benda yang kita target. Contohnya macam wakaf hospital. So dia ada amount yang memang spesifik amount tu. Tapi maaf kalau salah. Dia kurang sebenarnya. Dia tidak. Sebenarnya Kurang. Sebenarnya dia salah, nak kata salah, saya tak boleh kata salah. Tapi sedekah ni dia lebih kepada one off je sebenarnya. Contoh, saya bagi kamu makanan. Sedekah ke wakaf? Sedekah. Kalau saya bagi Al-Quran, wakaf ke sedekah? Wakaf. Sebab setnya masih sama kan? Kenapa? Value benda tu tak berkurang, dia akan tetap sama. Apa beza? Saya bagi kamu makanan. Bukan itu terpulang daripada niat. Tidak. Oh, tidak. Sedekah ni dia macam berpanjangan. Sebab tu ada amal jariah. Amal jariah ni dia adalah sedekah yang berpanjangan. Contoh kalau kita mati pun, pahala masih berjalan. Kena faham konsep tu. Nanti kamu wujudlah dengan kamu pilih lecturer semua, tapi wakaf ni dia berpanjangan. Contoh hospital. Selagi berdirinya hospital tu, selagi itulah dia memberi manfaat sepanjang masa, sepanjang jalan. Kalau macam contoh saya beri makanan, macam dia macam tu je lah. Itu saya faham kan di situ bezakan sedekah dengan wakaf. Saya sendiri pun mempunyai masalah lah di situ sebenarnya. Dari segi saya punya background pun bukan background agama. Kamu pun nampak kan background saya adalah background seni sebenarnya. Tapi saya masuk ke badan NGO lah. Encik Hairi, dari segi Encik Hairi
explain tentang wakaf dengan sedekah, kira hari ni saya buat rasa macam betul juga apa yang Cik Hairi cakap ni. Sebab orang cakap, tak pernah pula orang cakap sedekah masjid, sedekah hospital. tak pernah orang cakap. Betul. Dari segi wakaf tu bermaksud kepada one off. Sedekah tahfiz tak ada kan? Sampai bila? Tak ada. One off. Dia kena faham beza one off dengan yang berpanjangan. Benda tu dia berkekalan. Sebab bila wakaf dia bukan milik sesiapa, dia milik Allah dah sebenarnya. Maknanya kamu kena banyakkan lagi lah. Nanti kamu cuba tanya lagi pakar lah benda-benda macam tu. Okey, terima kasih atas soalan yang sebentar tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, boleh Encik Hairi Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. Apakah kejayaan yang terbesar oleh Encik Hairi tersendiri sepanjang menjadi pengurus dalam Aman Palestin di Labuan lah? Alamak, kejayaan. Okey, sebab saya pun bermasuk Saya tahu setahun ke 2 tahun macam tu. mencapai Lepas tu saya masuk-masuk pun PKP. Isu dia saya masuk-masuk pun PKP. Nak buat program semua tak boleh nak jalan program. So far saya boleh kata pun tak ada apa yang boleh saya banggakan lah dekat sini. Sebab saya pun bila saya keluar pun orang di Labuan pun tak tahu lagi wujudnya Aman Palestin di Labuan. Selagi orang tak tahu, saya rasa saya belum berjaya lagi lah kat situ. InsyaAllah tahun depan bila program dah boleh jalan, insyaAllah lah memang kami dalam planning juga untuk mengaktifkan balik Aman Palestin di Labuan. Baik, terima kasih Encik Hairi atas penjelasannya sebentar tadi. Seperti yang kita maklum, Encik Hairi mau melaksanakan projek-projek tadi kan, sebagaimana Encik Hairi sebutkan tadi. Tetapi Encik Hairi, apakah inisiatif yang boleh diambil oleh NGO Aman Palestin sendiri untuk lebih kepada menarik minat lah untuk masyarakat ni lebih kenal tentang wakaf tu sendiri? Kalau nak menarik minat tu agak bermasalah lah sebenarnya. So apa yang kami boleh buat pada awalnya, sekarang kami tengah mengambil langkah untuk membuat program awareness terlebih dahulu lah. Awareness ni mana kami bagi pengenalan, maksud dia apa tu wakaf, maknanya awareness tu nak memperkenalkan balik, rebranding balik Aman Palestin Labuan. Sebab saya sebagai pengurus baru masuk PKP, abang tak kenal lagi saya. So tahun depan tu insyaAllah lah saya akan rebranding balik lah Aman Palestin. Maknanya saya memperkenalkan macam tadi lah, saya perkenalkan apa-apa produk. Lepas tu saya memperkenalkan produk wakaf, di mana ialah sentimen rakyat Malaysia bila sebab wakaf je, diorang excited nak menderma, nak menyumbang tu. Sebab diorang tahu, diorang sendiri pun sedar, tahu apa dia punya kebaikan lah dalam berwakaf. Jadi Cik Hairi, untuk soalan yang terakhir, macam Cik Hairi sebutkan tadi, ramai yang berminat untuk melakukan wakaf kan, untuk menderma semua. Jadi apa nasihat daripada Cik Hairi untuk mereka yang nak buat wakaf ni? Nasihat macam mana tu nak? Contoh nasihat yang awak nak macam mana? Supaya awak berwakaf. Cara macam mana nak salurkan duit tu ke untuk masukkan. Okay, cara yang betul untuk berwakaf. Cara yang betul lah. Okay, cara yang betul maknanya first kalau nak saya faham masyarakat kita ni terlalu cepat bersimpati. Saya faham tu, dan sekarang ni pun orang kata scammer dah berleluasa. Menggunakan nama agama semua, wakaf tahfiz tapi bila tengok tak sampai pun bantuan tu. So apa nasihat saya sebelum menyumbang tu, kalau wakaf ke apa, cek dulu nombor akaun dia. Cek nombor akaun, cek dia punya company berdaftar atau tidak. Lepas tu tengok projek-projek yang lepas. Contoh dia, kami pun turut dituduh sebagai scammer, bantuan tak sampai. So bila biasalah nak memahamkan sentimen masyarakat kan.
bila kata bantuan tak sampai, itu ini, kami menunjukkan bukti-bukti, okey, ini projek Aman Palestin yang menyatakan untuk melawan balik, tak payah lawan tapi untuk tengok, okey, ini projek kami menunjukkan bukti yang kami memang dah ada projek lah. Kat situ, maknanya kat situ boleh menguatkan balik, memperbetulkan balik perspektif. So sama juga macam kamu, sebelum kamu nak menerima ke apa, siasat dulu. Buat kajian dulu berkaitan dengan apa-apa berkaitan dengan derma-derma ni. Kalau kamu memang nak sedekah, tak kisah dia scammer ke apa, itu belakang cerita lah. Tapi kalau saya sebagai apa, better orang kata siasat dululah. Untuk mementebas scammer-scammer ni juga. Sebab kalau kamu nak berfikir, ini pendapat saya saja, kalau kamu nak berfikiran, oh tak apalah, ikhlas sedekah hati, apa orang kata, walaupun dia scammer tak apalah, terpulang dengan dia. Saya faham ada yang kamu mungkin berfikiran macam tu. Tapi kalau kamu berfikiran macam tu sampai bila-bila lah wujudnya scammer, dan mungkin makin bertambah. Kita nak melenyapkan, memusnahkan scammer ni mungkin susah, tapi kita boleh mengurangkan. Itu je lah nasihat saya kat situ. Terima kasih Encik Hairi. Sama. Okay, terima kasih Encik Hairi. Okay, ada soalan lagi daripada Aina ke Izani? Tak ada? Soalan tambahan ke? Soalan tambahan ke? Tak ada? Daripada Soleha? Semua dah jelas. Semua jelas Semua dah full lah. Okay. Itu sajalah daripada kami. Okay. Terima kasih atas penjelasan daripada Encik Hairi sendiri, daripada penjelasan tentang NGO Aman Palestin, daripada soalan yang diberikan daripada grup kami sendiri. Sangatlah tepat, jelas dan padat. Memang ngam. Okay. Jadi akhirlah sudah teremu ramah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Hairi yang sudi meluangkan masa bersama kami. Okay, maka kita akan tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. InsyaAllah. Okay. Amin. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Hairi.